Sebab kita lepas habis itu kan balik mandi semua kan. Okey, tunggu orang nak masuk dulu ya. Buat apa? Squat. Boleh lah. Apa kau? I okay je. Nak pergi I akan muncul je sebab dah biasa. Hai semua. Assalamualaikum. Sherry ada live. Hai semua. Assalamualaikum. Boleh. Semua naik. Saya tunggu orang masuk dululah kan. Okey, kalau sesiapa yang tahu, I dah buat video untuk bagi tahu yang Sherry nak buat live dekat Instagram, tapi bukan dekat Instagram Sherry, dekat Instagram Jax Malaysia. Tapi Sherry pasang je lah dua-dua live ni supaya mungkin ada yang tak tahu lagi. Jadi boleh tengok dekat Instagram Sherry. Dan siapa yang betul-betul rasa nak tengok, boleh tengok dekat Instagram Jax Malaysia. Sebab hari ni I nak cerita pasal pengalaman I belajar dekat Aswara dulu. Nanti kan ada orang rasa macam alamak bosan lah topik dia ni. Kan? Jadi tak adalah, kita macam nak kongsi pengalaman sama-sama dengan korang semua. So siapa yang rasa nak join, nak dengar, bolehlah pergi dekat Jax Malaysia. Macam mana Instagram dia? Kejap I tulis ya. Nanti kan kata Instagram mana tu? Instagram mana? Pin. Jax. Pin je sini. Macam ni nak pin? Tak tahulah. Lah, sian. Kalau ni dia terbalik. Dekat mana? Macam ni Kalau nak kau pin? tulis dia terbalik. Kita pin kejap ya. Okey, hai semua yang sedang menonton Instagram live saya di Jax Malaysia. So hari ni kita nak bercerita tentang pengalaman Sherry belajar dekat Aswara. Yahoo! Teng 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 teng. Okey. Tak pandai sangat teknologi. Okay guys, sebelum tu lah kita break the ice. Nak tanya korang tengok ke The Maid semalam? Siapa yang tengok The Maid? So, apa pendapat korang tentang Maids tu? Agak-agaknya siapa yang bunuh Elisa? Ramai tuduh kat Sherry, dia kata Suhana yang bunuh. Tak baik tau. Alright, selamat petang semua. Lagi 5 minit saya nak start. Jadi siapa yang rasa betul-betul nak tengok, boleh pergi dekat Jax Malaysia. Tapi hari ni Sherry buka je lah live dekat Instagram Sherry. Sebab Sherry nak bagi tahu dekat orang, nak wawarkan dekat orang apa yang Sherry nak buat sepanjang PKP ni lah. Nak buat live dengan korang. Tapi ada beberapa topik yang saya nak cakap. Antaranya topik pertama hari ni lah, saya nak cerita pasal pengalaman saya ketika belajar dekat Aswara. Dan topik yang kedua, pengalaman bekerja di luar. Maksudnya masa belajar di Aswara, Sherry berpeluang juga kerja dekat luar dalam production house, kerja di belakang tabir. Lepas tu topik ketiga, macam mana Sherry boleh masuk dalam bidang seni, atau lebih macam mainstream lah. Macam mana boleh masuk ke dalam bidang lapangan, macam mana boleh masuk dalam lakonan TV dan sebagainya. Dan yang keempat, ini ramai yang tanya ni, macam mana nak mendapat keyakinan diri tu. Itu yang ramai nak tanya juga sebenarnya. Alright, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, nama betul saya Sharifah Mariam binti Abdullah Al-Hadad. Sekarang ini berusia 36 tahun.
kalau kategori pekerjaan, saya di bahagian industri kreatif lah. Tapi kalau nak tulis borang-borang kerja je, I tulis freelance je, senang. Sekarang ini full time berlakon dan juga pengacara. Tapi kita nak cerita belakang lagi. Okey, saya sekolah rendah dekat Sekolah Rendah Gombak 2. Lepas tu sekolah menengah Taman Melati. Dekat situ lah. Tapi masa belajar lagi daripada sekolah rendah ke sekolah menengah, memang dah minat sangat dalam bidang lakonan ni. Bayangkan masa kecil-kecil dulu memang suka tengok TV dan rasa macam berangan nak berada dalam TV tu. Rasa macam aku nak jadi pelakon satu hari nanti. Dan semua orang pun tahu dulu masa kecil-kecil je memang I penghibur lah dekat kawasan perumahan tu. Memang orang akan macam Sherry nyanyi, Sherry berlakon, menari. Memang tak ada rasa malu lah. Memang suka sangat macam wah, bestnya. Siap ada kumpulkan kawan-kawan lagi. So, masuk sekolah rendah, memang minat dalam bidang lakonan, tapi tak dapat peluang. Maksudnya, susah dapat peluang tu. Pergi audition pun tetap tak dapat. Jadi, rasa macam, kenapa tak dapat? Kenapa orang tak nak ambil aku? Tapi tak apa. Macam usaha lagi. Sampailah masuk ke sekolah menengah. Masuk sekolah menengah je memang dah tunjuk minat. Dan of course lah, dulu kan kita ada kelab-kelab dulu kan. So, kita masuk kelab kesenian. Kelab kesenian. Kesusasteraan dan kesenian. Kita masuk kat situ. Masa tu memang apa je lah semua Sherry buat dekat dalam tu. Berlakon, buat pantomin, drama, masuk di Barat, nasyid, pertandingan berpantun, baca sajak. So daripada situ kita dah menunjukkan minat yang sangat besar. Sampailah masa form 4, cikgu kita orang bawa kita orang pergi tengok teater dekat Istana Budaya. Itu pertama kali pergi ke Istana Budaya. Okey, masa saya form 4 dulu, saya buat hip hop tau. So, saya akan pakai baju baggy, seluar baggy, pakai kasut boot kan. Sebab kita hip hop forever. So, masa nak pergi tu, kita tak tahu dia punya pakaian. Dia ada, apa orang panggil tu? Pakaian dia apa? Kalau pergi IB ada apa? Tak boleh pakai apa? Dia ada kod pakaian dia lah kan? Dia ada dress code dia. Ada kod pakaian dia. So, kita kan budak hip hop. Pakai seluar pendek masa tu seluar pendek baggy, kasut boot, baju baggy, pakai topi pergi. Lah, tak boleh masuk pula. Dia kata tak boleh, ada kod pakaian. Tak boleh pakai macam ni. Tapi sebabkan yelah, dah bawa rombongan sekolah kan. Jadi orang Istana Budaya tu pun bagilah. So, duduk dekat dalam Istana Budaya, tengok teater pertama Sherry, lakonan Ahmad Idham dan juga Allahyarham Maya masa tu. Nior Gading Puncak Mahligai. Itu adalah teater yang pertama Sherry tengok. Dan masa tu Sherry dah jatuh cinta dengan teater. Sherry macam, bestnya teater ni, ya Allah, apa benda ni, semua berlaku secara live. Dan Sherry rasa waktu tu macam seronoknya. Itu adalah benda yang pertama Sherry rasa terpegun melihat persembahan dekat situ. Teater pertama Nior Gading Puncak Mahligai di Istana Budaya. So lepas tu Sherry masuk competition dekat dalam sekolah. Sherry jadi pelakon dan juga pengarah. Kita panggil kawan ramai-ramai, kau buat ni. Apabila mendapat inspirasi daripada teater yang pertama. So lepas habis sekolah, Sherry memang minat sangat dalam bidang ni, tapi tak tahu nak pergi ke mana. Mana arah tuju ni tak tahu. So dalam selama setahun tu memang kita menganggur lah. Penganggur terhebat. Sebab nak cari peluang belajar seni ni, tapi tak tahu kat mana. Sampailah kawan baik Sherry habis saja SPM, dia balik KL dan dia cakap dia nak belajar menyanyi. Dia kata nak belajar menyanyi dekat ASK, Akademi Seni Kebangsaan. So macam, apa benda tu? Dia kata, tu belajar seni. Dia panggil Kak Mariam tau. Kak Mariam, ini belajar seni Kak Mariam. Dia belajar menyanyi, menari, berlakon semua. I dengar je berlakon. Saya terus macam, berlakon, aku nak.
Kita orang pun pergilah audition, ambil borang, isi borang, pergi audition tahun 2003. Nur Azura Abu Bakar is Ajud ya. So tahun 2003 tu kita orang pun pergi dapat audition tu. Dia kata okey, sekarang ni kena pergi, borang dah isi, dah lepas, sekarang kena pergi sesi uji bakat. Pergilah sesi uji bakat dekat Empire Tower, tingkat 32. Empire Tower tu sekarang ni nama dia Double Tree dekat Ampang. So kita pun pergi. Aku pakai baju kurung ni. Aku dengan Ajud pakai baju kurung. Seronok lah, dah sabar sangat nak audition. Ajud pergi audition tari, saya pergi audition teater. Audition masa tu diketuai oleh Cik Cam dan juga Datin Malia Musa. Cik Cam ni kalau korang nak tahu, dia pelakon Hati Malaya. Dan juga Datin Malia Musa. So kita pun masuk dekat dalam tu. Waktu tu tahun 2003 tu saya audition sekali dengan Zara Zia. Tapi nama dia I panggil Baby masa tu. Masuk dalam bilik audition tu, lepas tu Datin Malia Musa dengan Cik Cam kata, "Okey, awak nak jadi pelakon?" Saya nak jadi pelakon. Alright. Watak apa? Watak apa? Dia ada bagi satu situasi tau. Kau bayangkan aku dengan pakai baju kurung tu, aku jadi penagih dadah weh. Macam tak percaya kan? Tapi I nail it. Make believe, percaya I jadi penagih dadah. Bayangkan aku jadi penagih dadah tau. Badan punya besar macam ni jadi penagih dadah. So itu macam tak nervous nak berlakon depan Datin Malia Musa dengan Cik Cam kan. Kita tahu diorang tu siapa, jadi nak berlakon depan diorang tu macam okay, tak apa, you can do this. So bayangkan aku ni jadi penagih dadah. Korang percaya ke? Ada orang percaya kalau Eddie KKD yang tangkap orang tu, diorang percaya tak yang aku ni penagih dadah? So alhamdulillah dapat. Datin Malia Musa ada tanya, "Okey, kalau awak dapat masuk belajar ni, kalau saya kata saya nak awak berguling daripada hujung sana ke hujung sini, awak sanggup tak buat?" Lepas tu bangun tau. Saya cakap macam, boleh buat. Boleh buat. Sekarang ke? Nak buat sekarang ke? Lepas tu dia kata, bukanlah sekarang, masa belajar nanti. Itu dah pengalaman dia. Dan alhamdulillah saya dapat. Tapi Ajud Ajud pergi audition tari, tapi diorang suruh pergi dia audition music. Dia masuk music, dia dapat music. So bayangkan kami dua orang ni daripada umur 5 tahun kawan sama-sama sampailah besar pun belajar di tempat yang sama. Alhamdulillah rezeki saya dengan Ajud. And then kita pun dapat masuklah ke Akademi Seni Kebangsaan ASK, sesi pelajaran 2003. Masa belajar tu SEM 1, of course lah kan, kita selalu pergi audition untuk jadi pelakon dengan senior. Pergi audition pertama tak dapat, pergi audition kedua tak dapat, audition ketiga tak dapat, audition keempat tak dapat, gagal. Semua tak nak ambil. Rasa macam kenapa orang tak nak panggil aku berlakon lah? Kenapa orang tak nak ambil aku berlakon lah? Aku tak pandai berlakon ke? Aku ni kita jadi hampa tau. Sebab memang minat kita, tapi setiap kali kita pergi audition, tapi kita gagal. Asyik gagal je. Itu tahun pertama, semester pertama. And then bayangkan dekat dalam kelas tu ada 36 orang pelajar batch tahun saya belajar teater, tapi saya tak ada peluang. Yang kawan-kawan saya yang lain semua dapat berlakon, berlakon sini, berlakon sana, tapi saya tak dapat. Masa tu saya macam frust lah. So bila masuk ke SEM kedua, kita orang buat inisiatif sendiri, batch sendiri untuk buat mini teater ataupun mini persembahan. Tak kisahlah korang buat persembahan apa, panggil Ekspresi Bolong. Masa tu lah saya buat persembahan saya yang pertama. Saya rasa, saya cakap dengan diri saya, okay, kalau orang tak nak bagi aku peluang, biar aku cari peluang aku sendiri. Aku usaha untuk buat persembahan aku ni. So, saya buat persembahan pertama saya dalam Ekspresi Bolong. Tajuk dia adalah Kalaulah Kalau. Okey, cerita dia mengenai macam mana kalau saya jadi kurus. Itu adalah karya saya yang pertama. Kalau orang tanya, sampai sekarang saya masih ingat lagi Kalaulah Kalau, hasil tulisan saya sendiri dan lakonan saya sendiri.
Waktu tu saya rasa macam bangga gila lah. Macam this is my karya. Dan waktu tu lah dapat membuka mata senior-senior yang lain untuk macam okay, aku boleh terima. So saya rasa macam okay, Alhamdulillah waktu tu orang boleh nampak bakat saya macam okay, Sherry boleh berlakon. Dan pada tahun kedua kita ada teater moden, dan masa itulah saya berlakon Atak Genti Atak Rumbia. Arahan Datin Malam Musa, pembantunya adalah Namron. Dan waktu tu kita punya dekan adalah Zakaria Arifin, dan itu adalah kira macam tahun 2 adalah penanda aras untuk kami semua untuk tahu apa yang kita boleh buat dalam bidang lakonan. Dan itu adalah yang saya rasa macam satu pelajaran lah untuk saya, macam okay Sherry, you can do this. Jadi apa yang saya nak cerita sekarang ni adalah tak semestinya kita gagal sekali, kita putus asa, kita kena tetap mencuba. Terus juga. So antara guru-guru yang mengajar di Akademi Seni Kebangsaan, waktu tu kita ada Ahmad Yatim, Zakaria Arifin, Mazlan Tahir, Rosmina Tahir, and James, Sharifah Akmal, and Johara Ayub, Rosman, dan ramai lagi. So cikgu-cikgu ni lah yang membentuk saya menjadi apa yang saya ada sekarang ni. Mendapat ilmu apa yang saya dapat sekarang ni adalah daripada mereka. Dan pengalaman masa belajar dekat diploma dulu, saya major dalam lakonan tahun 2003 sampai 2006. Okay, major dalam lakonan, dan pengalaman yang berharga apabila saya dapat belajar teater tradisional, tari contemporary, lepas tu teater tradisional randai, Mak Yong, dapat belajar wayang kulit. Itu yang saya rasa tak dapat dibeli dekat luar. Memang sangat bermakna lah. Memang macam apa benda ni? Selama ni aku tak tahu pun kewujudan Mak Yong. Korang tahu Mak Yong tu apa? Tak tahu pun kewujudan randai. Korang tahu randai tu apa? Tak tahu pun kewujudan wayang kulit, tahulah. Tapi dekat ASK lah tempat saya belajar semua tu, di mana saya yang kategori plus size ni diberi peluang untuk main randai, buat persembahan randai, menari Mak Yong. Bayangkan menari Mak Yong tu daripada duduk nak sampai ke berdiri, tapi orang percaya, Sherry, you boleh buat. So dekat Aswara, I learn all this new thing yang memang takkan dapat belajar dekat luar. Sebab itulah setiap kali bila orang cakap Sherry asal mana, saya mesti cakap Aswara. Saya bangga sangat saya belajar dekat sana, sebab saya dapat menuntut ilmu dan banyak benda yang saya tahulah daripada belajar dekat Aswara tu. Dan dalam tempoh 3 tahun tu sebenarnya banyak ups and down. Ada kadang-kadang saya pergi, ada kadang-kadang saya gagal, ada kadang-kadang saya mencapai matlamat tu, ada kadang-kadang saya terpesong selama 3 tahun ketika menuntut di ASK, diploma dan bidang lakonan. Tapi yang selalu mendorong saya adalah rakan-rakan di dalam teater sendiri dan juga di luar fakulti. Tapi guru-guru pun sebenarnya adalah pembakar semangat, di mana cikgu-cikgu saya ni dia tak akan bagi secara terus tau. Dia akan bagi hint-hint je. Dia macam, kalau kau nak berjaya, ini yang kau kena buat. Tapi dia tak adalah macam terus bagi, tips yang berjaya pertama, tips berjaya kedua. Tak, dia akan bagi hint supaya kita fikir apa sebenarnya yang cakap. Dia tersirat dan juga tersurat. So antara benda yang cikgu saya selalu cakap ialah jadikan kekuatan itu sebagai satu kelebihan. Jadikan kelemahan itu sebagai satu kelebihan. So bayangkan dalam tempoh 3 tahun tu kan, aku duk fikir apa benda lah yang cikgu aku cakap ni. Apa benda lah, macam kelemahan, lepas tu jadikan kelebihan. Waktu tu lah saya baru tahu, macam tu maksudnya. Kadang-kadang, walaupun saya ni macam selalu kata be yourself, tapi ada juga masa-masanya yang
saya akan lemah dan akan juga rasa rendah diri dengan diri saya ni kan. Kenapa aku tak macam orang lain? Kenapa aku kena berbeza dengan orang lain? Benda-benda macam tu selalu juga saya fikir. Tapi bila saya down tu, saya tengah fikir macam apa dia yang cikgu saya maksudkan. Rupa-rupanya apa yang kita rasa kita kurang, apa yang kita rasa benda tu lemah dalam hidup kita, yang kita tak suka, bukan tak sukalah, yang berbeza dengan orang lain, itu yang kita jadikan kelebihan. So bila saya dah tahu benda tu dan saya dah cari kekuatan saya dan kelebihan saya, itu yang saya gunakan. So dalam tempoh pembelajaran tu, saya tahu yang genre ataupun kelebihan saya adalah komedi. Waktu tu lah saya terus polish. Okay, komedi adalah makanan aku. Aku fokus pada bahagian tu. So waktu tu lah saya terus fokus dan cari lagi apa yang komedi saya boleh buat. Itu adalah pembuka mata untuk saya lah. So ketika belajar adalah satu proses mendewasakan, sebab saya masuk daripada umur 19 tahun. Saya belum matang lagi, tapi saya habiskan masa remaja saya di college dengan buat benda-benda yang saya suka. Alhamdulillah mendapat hasil. Dan itulah yang saya pegang sampai sekarang, jadikan kelemahan itu sebagai satu kekuatan. Lepas tu ketika belajar juga dekat Aswara, saya diberi peluang untuk belajar banyak fakulti tari, muzik, penulisan, dan ada satu pengalaman yang hebat dan indah adalah saya belajar jadi pengacara sebenarnya masa belajar dekat Aswara tau. Bukanlah ada pelajaran secara khas, tapi kebetulan saya ni suka bercakap, jadi diorang akan panggil saya untuk mengacara bersama dengan lecturer saya, Sharifah Akmal. So kita orang selalu bergandingan, tak kira lah mana-mana fakulti tari punya persembahan ke, fakulti muzik ke, fakulti penulisan ke, sayembara puisi ke, teater tradisional Asia ke, memang muka kami lah. Memang syirik kemah, memang kita orang buat. Antara pengalaman mengendalikan konsert masa tu, Yuna datang ke Aswara. Dia buat persembahan mini konsert. Masa tu dia pun baru lagi dalam bidang ni. Dia famous lagu Oh bulan enggan merindu nenekan lagi. Aku lirik memang ke laut. Waktu tu saya dapat jadi pengacara. Itu adalah persembahan pertama yang ada artis tau. Memang kita bangga gila lah. Weh, aku mengacara Yuna punya persembahan. Itu je lah. Tapi pengalaman belajar dekat Aswara tu lah juga yang membuatkan saya tahu sedikit tentang macam mana nak mengacara. Dan bila saya keluar dalam bidang lapangan, itulah yang saya buat. Saya applykan apa yang saya belajar, saya applykan dekat atas pentas. Tak kira lah saya buat persembahan AJL ke, big stage ke, semua saya buat kat situ berdasarkan apa yang saya belajar dekat Aswara tu. Okay, habis dah topik dia. Bila jadi bila belajar dekat Aswara tahun 2003-2006, 3 tahun major lakonan, dan alhamdulillah saya mendapat anugerah pelajar terbaik fakulti teater. Thank you. Tepuk sikit. Okay. Perkongsian yang sangat bermakna, sebab bila saya dapat pelajar terbaik fakulti teater tu, saya rasa macam seronok sangat, sebab itu adalah hadiah pertama yang saya bagi kat mak saya. Bila saya kata saya dapat pelajar terbaik, mak saya macam dia pun tak percaya. Yelah, sebab kita belajar benda yang kita minat. Bila kita minat, kita akan belajar bersungguh-sungguh tau. So itu adalah anugerah pertama yang saya rasa macam alhamdulillah, syukur sebab saya dinobatkan pelajar terbaik.
Dan kerana itulah saya menjadi tutor untuk Fakulti Teater. Saya dilantik untuk menjadi tutor untuk asas lakon. Waktu itulah saya mengajar Zulin Aziz, Nat Zainal, Amar Ashraf. Siapa lagi batch tu yang berlakon dah? Taki. Saking Zaki. Takim Zaki. Masa itulah saya jadi lecturer untuk dorang. Saya jadi tutor, ajar asas lakon. Nak Zainal, Zulin Aziz, Amar Ashraf dengan Takim. Cakap kau, Zulin tu daripada dulu memang ngek-ngok macam tu lah. Sama. Dia tiru suara Datuk Siti Nurhaliza tu masa belajar lagi tau. Kita orang lah. Yelah, kita kan pangkat kakak kan. Kita cakap, Zulin, jadi Datuk Siti Nurhaliza sekarang. Dia pun buat. So, diorang dah ada dah. Bakat tu dah ada. Cuma, diorang masuk kat suara, diorang polish lagi apa yang diorang nak buat. Nat Zainal, aku cakap dengan kau, masa dia masuk Aswara dulu, rambut dia blonde ni. Karat. Blonde, bukan blonde yang biasa-biasa tu. Blonde karat betul. Aku kata, kek buatnya budak ni. Tapi muka dia memang sombong tau. Muka dia macam, kau main-main dengan aku. Kau nak sombong dengan aku. Aku ni nak kena kau. Tapi muka dia memang muka rasa macam nak melempang, minta pelempang je. Tapi dia tu muka dia je nampak sombong, tapi dia adalah baik. Lepas tu kita cakap, buang lah rambut karat kau tu. So dia pun tukarlah penampilan Nak Zainal. Amar dan Takim pula, biasalah, good boy, budak-budak baik yang dengar cakap. So sikit-sikit je, Kak Sherry. Itulah pengalaman. So bila waktu tu Sherry mengajar diorang dekat situ lah. Kita orang kenal pun daripada situ. Tapi tanya diorang, Kak Sherry baik tak? Si diorang jawab baik. So bila dah dapat pengalaman jadi tutor, Sherry sambung pula degree tahun 2008 sampai 2010. Alhamdulillah, sekali lagi lepas habis saja belajar, Sherry dapat anugerah pelajar terbaik Fakulti Teater, ijazah sarjana muda pengarahan. Okey, daripada diploma lakonan masuk ke degree pengarahan. Alhamdulillah, masih lagi mendapat rezeki jadi pelajar terbaik. Dan antara kelas-kelas yang Sherry pernah mengajar di Aswara adalah asas lakon, produksi bangsawan, produksi Mak Yong, dan juga kelas teater tradisional Asia. Dan kalau ada student-student saya dekat dalam ni, Assalamualaikum. Saya garang tak? Saya minta maaf kalau saya ada marah-marah dulu. Persilakan, kita nak mengajar. Jadi kalau nak dengar macam tu. Dan antara bengkel dan juga Sherry pernah jadi facilitator dekat masa belajar dulu lah. Aku tulis tau sebab aku tak ingat. Sherry dapat jadi facilitator untuk penyelidikan aplikasi teater dan pendidikan di kalangan kanak-kanak pribumi Sarawak, anjuran Petronas di Muka Sarawak. Masa tu budak-budak tu dah jenam. So Sherry dapat pengalaman untuk mengajar diorang macam mana nak applykan teater dalam bidang sains dan matematik. Ada tak? Agak-agaknya umur diorang berapa sekarang? Mesti dah besar-besar. Mungkin dah kahwin kot. Masa tu saya belajar lagi, diorang dah jenam. Siapa orang Sarawak kat sini? Muka-muka. Siapa ingat saya? Lepas tu jadi facilitator juga Theatre and Education untuk pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Kepong dan juga Sekolah Menengah Tengku Ampuan Durah tahun 2009. Ada tak? Kepong, Sekolah Menengah Kepong dan juga Sekolah Menengah Tengku Ampuan Durah. Ada?
Agaknya dah besar budak-budak ni. Memanglah dah besar lah, tapi mungkin dah kahwin kot. Okay. Dan bengkel yang Sherry pernah masuk, demonstrasi teknik lakon Grostowski bersama dengan Julia Valley, dan juga teknik lakon Suzuki Japan di Asora tahun 2007. Dan benda yang paling best sekali apabila Sherry dapat menjadi student exchange di Asian University Student Conference di Bandung, Indonesia tahun 2009. Saya mewakili pelajar teater masa tu pergi ke Bandung dan berjumpa dengan delegasi daripada Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam, mana lagi? Singapura. Itulah antara negara-negara dia. So, masa belajar juga antara anugerah-anugerah yang pernah saya dapat. Aduh, aku ni duduk kat bawah tau, jadi sekarang kaki aku kebas weh. Sekejap, nak alih kaki. Aduh, mahal lah. Alah, jatuh pula dia. Kaki kebas weh. Okay, antara anugerah yang saya pernah dapat, anugerah Best Supporting Actor untuk Pokok Kelapa Sayang arahan Khairul Nazwan Rozi di Boh Cameronian Arts Award tahun 2009. Lepas tu saya dapat beasiswa pelajaran 2009 The Malaysian Art Community Boh Plantation bersama dengan Aswara. Anugerah Penghargaan Aswara sempena Majlis Penghargaan Kecemerlangan Pelajar tahun 2009. Dan juga anugerah Pelakon Harapan Monodrama Universiti Sains Malaysia tahun 2008. Susahlah nak fokus sebab kaki aku tengah, korang tahu tak bila kaki korang kebas, lepas tu dia macam sejuk-sejuk tapi nilu-nilu. Inilah rasa sekarang. Alright. Itu antara anugerah yang pernah saya dapat masa belajar, dan yang saya rasa macam dengan kerja keras, usaha, apabila anda menang anugerah tu, rasa puas lah. Of course lah, rasa puas. Sebab kita dah usaha kan, kita dah berusaha sehabis mungkin untuk buat yang terbaik. Dan apabila kita mendapat keputusan yang yelah, maksudnya cemerlang, macam Sherry katakan tadi, dapat anugerah dan sebagainya, adalah satu bonus. Bukanlah kata bila dapat anugerah tu macam, oh akulah paling hebat. Bukan. Adalah pemangkin semangat untuk kita terus berusaha. Sebab itulah saya suka cabar diri saya untuk buat sesuatu yang di luar jangkaan, yang di luar kemampuan, untuk saya tahu di mana kelebihan saya, atau waktu mencari kelebihan tu saya tahu dekat mana kekurangan saya. Itulah dia. Kaki sakit. Kaki tak sakit, kaki kebas. Sekarang dia ada semut-semut pula. Alright. Untuk menjadi orang yang berjaya ketika belajar, ini benda yang saya pegang sebab saya tak tahu pelajaran lain macam mana. Sebab saya berlakon teater, saya pelajar teater. Tapi teater ni sebenarnya memanusiakan manusia. Kalau kita tahu belajar teater tu, kita sebenarnya menjadi orang yang lebih baik, lebih bagus. Sebab kita menilai diri kita sendiri, menilai keadaan sekeliling. Dan apabila kita berlakon teater ni, kita bukan berada secara individu. Kita adalah berkumpulan. Kita bekerja dalam kelompok. Maksudnya bukan kita yang bagus, tapi kita dikelilingi oleh orang-orang yang hebat untuk membantu kita sama-sama maju ke depan. Sebab itulah saya suka bekerja dalam kelompok teater ni, sebab kita penuh dengan kasih sayang. Bila kita praktis lama-lama, kita duduk lama-lama dalam satu kelompok tu, kita penuh dengan kasih sayang. Kita tak ada gaduh-gaduh, kita selalu bercerita tentang
nak jaga masing-masing. Dan benda tu yang sebenarnya boleh kita apply-kan kat mana-mana pun, dalam kehidupan kita sekalipun. Benda yang paling penting untuk kita insyaAllah nak berjaya lah kan dalam bidang apa yang kita nak buat adalah fokus. Benda yang pertama adalah fokus. Fokus sangat penting sebab kalau kita tahu apa yang kita nak dan kita fokus pada satu tempat tu, kita tahu matlamat dan motivasi hidup kita. Fokus tu sangat penting. Even dalam teater sendiri pun kita ada exercise fokus. Fokus ni sangat penting. Tak kira lah apa pun yang kita buat. Kalau kita nak buat sesuatu tu, kalau kita fokus, insyaAllah kita akan dapat hasilnya. Yang kedua, disiplin. Sampai sekarang saya tak suka lambat atau menyusahkan produksi lain. Maksudnya kalau kata kautan pukul 2, insyaAllah sebelum pukul 2 atau pukul 2 saya sampai. Sebab disiplin sangat penting. Kita bekerja dalam kumpulan, dalam kelompok, jangan sesekali menyusahkan orang. Disiplin tu sangat-sangat penting. Tak kira dalam berbidang sekalipun. Kalau kita tak disiplin, bukan saja diri kita, malah satu benda ataupun satu kelompok tu susah nak berjaya sebab kita tak ada kesatuan. Benda pertama tadi apa yang saya cakap? Fokus. Aku rasa aku dah macam ni dah pakar motivasi. Benda pertama yang perlu kita ada adalah fokus. Yang kedua, kita kena disiplin. Ketiga, ini adalah term-term dalam teater. Korang akan dengar. Jaga diri, jaga teman, jaga ruang. Okey? 3 benda ni sangat penting. Jaga diri ialah faham diri sendiri. Jaga teman, kena tahu apa teman punya pemikiran. Jangan kita fikir tentang diri kita sendiri. Maksudnya, don't be selfish. Percaya yang kita berada dalam satu kawasan bersama dengan seseorang. Yang ketiga, jaga ruang. Kita tahu ruang kita, kita tahu demografik kita, kita tahu siapa penonton kita, siapa yang sedang menonton kita. Kita boleh maksudnya kita boleh buat perkajian daripada tu. Kita tahu apa yang kita nak dalam hidup bila kita jaga 3 benda ni. Jaga diri, jaga teman, jaga ruang. Ini adalah benda yang saya selalu apply ketika saya mengacara. Jaga diri, fokus. Apa yang nak cakap, jangan salah cakap. Jaga teman, kau kena ingat kau ada rakan, kau ada partner. Jaga ruang, kau kena tahu demografik penonton-penonton kau. Siapa penonton-penonton ni? Kenapa mereka menonton rancangan ini? Benda tu sangat penting. Keempat, hormat. Hormat orang lain. Hormat tak kira sama ada tua, muda. Apa juga dia punya apa juga tugas dia dalam produksi. Itu benda yang sangat penting. Kena hormat. Tak kira lah apa benda pun, hormat sangat penting. Ini saya belajar sebab saya rasa macam bila dia belajar kat suara dulu, kita orang selalu setiap kali habis kelas, kita orang akan salam tangan lecturer kita orang dan cium tangan tau dulu. Kerana kita hormatkan cikgu-cikgu kita yang telah memberi ilmu kepada kita. Tak kira lah siapa pun, kena hormat. Dan yang terakhir, jadilah hero dalam novel kita sendiri. Maksudnya, kita tak perlu jadi sidekick ke, kita tak perlu jadi pelakon nombor 2 ke, pelakon kepada hero ke, teman kepada hero ke. Tak, kita sendiri yang kena jadi hero dalam hidup kita. Kita sendiri yang kena fikir yang aku adalah heroin dalam cerita ni, akulah adalah creator dalam cerita ni, akulah orang yang akan pergi menolak benda ni ke depan. Benda tu lah yang kita kena buat. Benda tu lah kita kena pegang. Supaya kita tak selalu ditindas. Okay? Jadi hero dalam novel sendiri. Sebab saya rasa kita selalu macam taklah, bukanlah, aku tak layak pun. Aku tak layak. Kenapa tak layak? Novel tu adalah tulisan awak sendiri. Ceritanya, penceritaan dia adalah daripada awak sendiri. Mana jalan awak nak pergi, itu adalah pilihan hidup awak sendiri. Jadi awak kena create cerita yang indah, create hero, watak hero. Dan macam mana awak berjaya dalam hidup adalah pilihan awak sendiri, adalah penceritaan daripada korang sendiri. Itu yang penting. Okay. Kejap je nak pukul 5 dah. Seronok sebenarnya buat borak dengan korang ni. Ini adalah topik yang pertama ya. Akan ada lagi 3 topik. Dan saya tahu topik yang terakhir tu memang ramai akan suka. Dia punya topik adalah macam mana nak menjadi yakin.
Ramai yang DM saya, Sherry macam mana nak yakin, macam mana nak yakin, macam mana nak jadi yakin. Nanti saya akan cakap macam mana nak jadi yakin. Bukanlah kita nak jadi yakin ini untuk rasa bongkak ataupun rasa hebat dengan diri sendiri. Bukan. Supaya kita tak ditindas. Terutama sekali macam orang-orang macam saya ni yang selalu dapat. Bukanlah, first impression adalah sangat penting. Kadang-kadang orang akan fikir macam, orang akan tengok kita dan mereka akan menilai daripada segi luaran. Macam, kau ni boleh ke jadi ketua? Kau ni boleh ke berlakon? Kau ni. Mereka memandang daripada segi luaran. So, sebab itulah saya kena ada dinding itu untuk menyatakan pada mereka, no, I can do this. Aku boleh buat. Korang tengok ni, aku buat sekarang. Aku tunjuk dekat korang. Bukanlah untuk belagak, bukanlah untuk menjadi hebat, tapi untuk berjaya dalam hidup. Itu pun yang selalu orang tanya. Selalu orang tanya dengan saya lah, macam mana tak ditindas, macam mana kita nak maju ke depan, tak malu. Kan? Tapi tak apalah, tu next session nanti. Sebenarnya banyak lagi benda saya nak kongsi dengan korang, tapi waktu tak mengizinkan. 1 jam je. Kak Sherry, how do we ignore people that always make us down, especially when people call me fat and stuff like that? Alright. Okay. Saya akan tulis soalan tu. Akan ambil take note dan I akan bagi tahu dekat talk kita yang keempat nanti. Okay, yakin macam mana bila orang ejek-ejek saya dulu, apa yang saya buat. Okay, so tunggu talk yang keempat. Saya akan ceritakan apa yang saya buat dan mungkin korang, bukanlah kata apply kan, mungkin mendapat macam okay, mungkin boleh buat macam tu. Tapi ingat, jangan berdendam dengan orang, tak baik. Ada soalan sebenarnya, kenangan manis. Okay, kenangan manis masa belajar kat Aswara, of course lah apabila saya dapat belajar benda-benda tradisional yang saya tak tahu, yang wujud sebenarnya dekat Malaysia. Macam saya jadi penari makyung, belajar randai, dan pengalaman paling best sebenarnya saya belajar randai di Padang Indonesia bersama dengan cikgu dan juga kawan-kawan saya. Dan juga soalan kedua dia tanya cabaran ketika belajar. Of course lah, lakonan ni dia benda yang paling penting adalah instrumen seorang pelakon adalah tubuh badan dia, fizikal dia. Bila orang selalu macam tak ambil berat, tak percaya tentang kebolehan saya, itu adalah satu cabaran sebenarnya. Tapi jangan jadikan dia sebagai satu halangan untuk kita berusaha lah. Itu yang manis sebenarnya saya rasa. Bila saya berusaha dengan apa yang saya ada, saya cuba juga untuk meyakinkan orang lain dan alhamdulillah berbaloi. Okay, soalan kedua dia ada tanya, macam mana nak kekal bertenaga ketika syuting? Binda kena fokus. Jangan fikir benda lain. Fokus pada satu kerja je. Kalau berlakon cerita tu, ketika berada di set, fokus watak tu je. Rehat, tidur kena cukup. Tapi kadang-kadang bila kita syuting ni, tidur kita selalu tak menentu. Banyak makan suplemen, minum vitamin C. Kurangkan main telefon. Saya ni main-main tau phone, tapi waktu break panjang baru saya main phone. Kalau tengah berlakon dalam waktu-waktu macam tu, saya kurang pegang phone. Sama juga dengan pengacara. Saya takkan pegang phone sampailah habis kerja baru saya buka phone. Sebab kalau tidak, nanti saya tak fokus. Saya sibuk nak main telefon. Alright? Macam mana nak menghayati watak? Okay, kena buat kajian tentang watak. Watak tu siapa sebenarnya? Apa benda yang saya belajar dulu, kita applykan 5W 1H. 5W tu adalah why, where, when, what, who, dan 1H itu adalah how. Macam mana lagi nak tahu ni? Banyak lagi sebenarnya. Lepas tu peniruan, imitation. Okay, kalau tak boleh nak create watak tu, tiru watak seseorang. Tengok, kaji watak dia siang malam.
mannerism watak tu. Ketiga, fokus pada watak. Kena fokus lah. Maksudnya kau kena tahu watak kau siapa. Dan keempat, sebenarnya wardrobe dan juga makeup memainkan peranan penting. Apabila kita dah pakai wardrobe, kita dah pakai makeup, secara tak langsung ruh kita akan masuk. Ruh watak tu akan masuk. Sebab itulah wardrobe dan makeup sangat penting. Ada setengah orang rasa macam tak penting pun wardrobe dan makeup. Tak. Itu adalah elemen yang sangat penting dalam teater. Kadang-kadang orang kat sini macam apa-apa je lah. Tak. Makeup dan wardrobe tu penting tau. Korang pun tahu kan, bila korang tengok filem ke TV ke, bila korang tengok look dia, korang terus percaya. Make believe. Okay? Tak cukup 1 jam. Banyak nak cakap ni. Itulah pengalaman ketika belajar di Aswara. Thank you guys kerana menonton selama 1 jam daripada awal tadi. Siapa yang tengok daripada pukul 4, thank you so much. Kita akan pergi ke next topik nanti. Saya akan cakap bila dan korang boleh tengok. Alright? Sebelum tu tak tahu. Jangan lupalah ni pakai Jax ni kalau rasa nak gigi cantik macam I. Dan saya nak ucapkan terima kasih pada mereka yang sudi bertanyakan soalan, yang tulis-tulis kat bawah ni. Thank you guys. 1 jam masa macam tak cukup je nak buat live kan. Tapi tak apalah, nanti kita jumpa lagi. And thank you sebab tengok The Maid semalam. Bye. Assalamualaikum semua. Love you. Bye. Macam mana nak end pula ni? Aduh. Okay. Ni